Assalamualaikum. Hai semua. Kali ni Umi nak share cara hasilkan bomboloni, iaitu donat versi orang Itali. Tengok dari luarannya nampak gebu-gebas je kan? Teksturnya pun lembut sungguh. Suka main picit-picit lepas siap goreng ni. Fluffy je hasil bomboloni Umi ni kan? Fillingnya pula Umi letak Nutella. Hey, melting je bila makan. Cara nak buatnya pun sama je macam donat yang biasa tu. Cuma versi yang satu ni kita boleh isikan filling kegemaran masing-masing. Dalam tutorial ni Umi nak fokus lebih kepada cara rounding dough serta tips untuk dapatkan permukaan dough yang elastik bagi hasil bomboloni kita tu licin je permukaan atasnya. Selain tu Umi nak bagi tips bagi dapatkan hasil dough yang elastik serta rahsia bomboloni kita ni kekal lembut lebih lama. Boleh nampak tu kan tekstur bomboloni tu nampak berserat panjang-panjang je gitu. Lembut sangat. Kalau anda nak tahu, kenalah tonton tutorial ni hingga habis. Kerana setiap 1 minit tu akan ada je poin-poin penting yang boleh anda grab. Untuk dapatkan bomboloni yang lembut dan berserat halus gitu, Umi gunakan tepung roti Jepun ni. Boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery ada dijual. Yeast, Umi lebih suka gunakan jenama Soft Instant ni kerana bau yeastnya tak terlalu kuat. Ni dia bahan rahsia yang Umi gunakan, GR Super Bake. Ianya adalah sejenis pelembut roti. InsyaAllah kalau guna bahan yang satu ni, roti anda akan kekal kelembutannya tu lebih lama. Dan fluffy je hasilnya. Dia dalam keadaan serbuk gini, anda boleh dapatkan di Shopee, ada dijual. Type je GR Super Bake, banyak je seller yang menjual. Bagi melembutkan hasil dough kita, Umi gunakan buttercup. Tak kisah nak gunakan margarine pun boleh, nak gunakan shortening pun boleh. Untuk cecair, Umi gunakan susu segar full cream. Lebih sedap dan premium rasa bomboloni kita. Kalau tak ada, boleh je guna air sejuk biasa. Dalam bread maker, masukkan 1 biji kuning telur grade A. Bagi hasil bomboloni ni, lembut je gunakan telur kuning. Kemudian masukkan 30 gram gula caster. Tambahkan 148 gram susu segar full cream ataupun air sejuk biasa. Kemudian anda tambahkan dengan 30 gram susu tepung. Ini optional je ya. Kalau gunakan air biasa, dah tak perlu tambah susu tepung pun tak apa. Kemudian masukkan 250 gram tepung roti Jepun. Kalau anda tak ada tepung roti jenis yang ni, boleh je gunakan apa-apa jenis tepung high protein ataupun tepung gandum yang telah diayak sebanyak 3 ke 4 kali. Akhir sekali, masukkan 5 gram yeast dan juga 5 gram GR Super Bake. Kemudian, pilih fungsi nombor 9 yang fungsi menguli, knead tu, masa selama 45 minit. Sambil tunggu bread maker ni jalankan kerjanya. 45 minit tu masanya lama kan? Jadi Umi nak kongsikan sedikit. Mungkin ada yang bertanya, kalau tak ada pelembut roti jenis GR Super Bake tu, anda boleh je gantikan dengan apa-apa jenis pelembut roti. Contohnya macam K Fine Cream Super ataupun bread softener, bread improver pun boleh je. Tu semua jenis pelembut roti. Cuma bagi Umi, GR Super Bake ni memang the best lah. Sebab Umi dah pernah gunakan sebelum ni berbagai-bagai jenis pelembut roti. Dan pelembut roti yang satu ni memang jatuh cinta terus bila gunakan. Hasil kita punya roti ke donat bomboloni lembut sangat. Dan dia kekal lembut tu lebih lama tau. Kalau kita simpan sehari dua pun masih lembut, fluffy je. Ni setelah ulian lebih kurang 2 ke 3 minit gitu, dough dah jadi dough yang kasar gini. Barulah Umi masukkan butter. Ni Umi gunakan 30 gram buttercup. Anda nak gunakan margarine pun boleh. Ni kebetulan Umi ada buttercup kat rumah. Tu yang Umi masukkan. Rasanya lebih premium dan tak perlu lagi tambah garam. Sebab buttercup ni dah ada rasa masin. Okey, Umi akan sambung je. Kita biarkan mesin ni siap menguli lebih kurang 45 minit. Lepas je bunyi beep nanti, insyaAllah adonan kita akan elastik. Nanti Umi akan tunjukkan macam mana yang diperkatakan dengan elastik tu.
Sementara tunggu dough tadi siap diuli, ni Umi dah taburkan dengan sedikit tepung gandum di atas dulang. Supaya bila kita ambil dough nanti, dough tak mudah melekat. Kalau tak nak letak atas dulang, nak letak atas baking paper pun lagi senang. Okey, Alhamdulillah. Ni setelah 45 minit Umi uli, nampak tu dough kita dah nampak licin, lembut kan? Okey, dah siap bunyi beep. Terus angkat, letak atas baking mat. Ni Umi guna silikon mat je. Senang Umi uli atas ni je. Try tarikkan dough tersebut. Tarik. Kalau dough tu tak mudah terkoyak sangat kan? Nampak tu? Kita boleh nampak ruas jari kita tu. Kat belakang tu. Dough nampak macam ni. Kalau dapat hasil dough gini, memang dah elastik. Dah 80 ke 85% elastik ni. InsyaAllah hasil bomboloni kita akan lembut sangat. Lebih kurang macam itulah cara kita nak uji elasticity dough ni. Kemudian bulat-bulatkan bagi perkemaskan dough ni sebelum kita nak potong nanti. Umi akan potong dough ni kepada bahagian yang lebih kecil sedikit supaya mudah kita nak timbang untuk setiap satu dough. Dah siap bahagikan kepada bahagian yang lebih kecil, boleh timbang dough. Umi timbang seberat 40 gram untuk setiap satu dough. Besarnya tu okeylah, tak terlalu besar sangat. Kalau anda nak hasil bomboloni yang lebih kecil sedikit, boleh timbang sekitar 30 ke 35 gram. Tapi untuk dapatkan bomboloni yang lebih kurang besar gitu saiznya, boleh timbang 40 gram ke 42 gram. Ikut macam Umi tu. Dah siap timbang untuk kesemua dough-dough tu, jom kita mula rounding. Caranya penting sangat ni. Yang pertama, kita buang dahulu angin dalam dough tersebut. Kemudian tarik dough tu bagi perkemaskan bahagian permukaannya. Nampak tu kita nak licinkan bahagian permukaan dough ni. Dough dah nampak licin gitu. Letak di silikon mat. Kemudian bentukkan tangan seperti huruf C gini dan kita mula rounding dough. Caranya mudah je. Ibu jari tu kita tekan sambil kita bulat-bulatkan tu, kita tekan dough tu masuk ke dalam gitu. Tengok bahagian bawahnya tu ada terlompong kan? Boleh cubit-cubitkan. Bagi tutup lompong yang ada tu. Pastikan bahagian atas permukaan dough ni licin dan bahagian bawah tu tak ada terbuka. Bagi bertutup gitu, bagi kemas je. Okey, siap dah. Lebih kurang macam ni lah hasil rounding. Dah siap, boleh letakkan di atas loyang yang telah Umi taburkan dengan tepung gandum. Kemudian sambung rounding lagi baki-baki dough yang ada. Caranya mudah je kan? Ni Umi dah close up sikit. Langkah yang pertama, kalau dough tu ada angin yang berlebihan kan, sebab tadi lepas kita timbang-timbang tu, dough tu dah agak kembang sikit kan, ada angin, jadi kita kena buangkan dahulu angin tersebut. Kemudian perkemaskan bahagian permukaan dough. Caranya macam Umi dah tunjukkan tadi. Kemudian barulah kita letakkan di atas silikon mat dan mula rounding. Dan paling penting untuk kita perkemaskan bahagian bawah dough tu bagi tak ada terlompong atau terbuka, supaya bila kita goreng bomboloni nanti bahagian bawah tu tak terbuka ataupun tak cacat lah. Nampak cantik je ke dua-dua bahagian. Bagi Umi, part rounding ni sangat penting untuk dapatkan hasil bomboloni yang licin je permukaan atasnya lepas siap digoreng nanti. Dah siap rounding untuk semua dough yang ada tu, Umi akan rehatkan sekejap, lebih kurang 15 minit bagi dough ni agak kembang sedikit. Barulah nanti kita tekan. Umi akan tekan sikit permukaan atas dough ni dengan penumbuk donat ni. Anda boleh je tekan guna tapak tangan. Ni kebetulan Umi ada penumbuk donat ni. Jadi Umi akan tekankan sedikit. Jangan tekan terlalu kuat sangat. Sebab dough tadi dah agak kembang kan. Kita tekankan sedikit je. Bagi leper sedikit. Sebab ni untuk bomboloni kan. Kita tak nak dia terlalu bulat sangat. Kemudian kalau bahagian tepi tu ada angin ke apa, anda boleh congkil ataupun cocok sedikit dengan pencukil gigi tu. Supaya bila kita goreng nanti tak menggelembung. Dah siap pipihkan sedikit dough tu. Bagi nampak leper sikit kan.
Umi akan proofing dough ni lebih kurang 45 minit ke 50 minit. Ni masa ni bergantung pada suhu dan cuaca. Kalau anda buat waktu pagi, mungkin agak lambat sikit dough tu kembang, boleh proofing selama 50 minit. Kemudian 5 minit yang terakhir tu Umi letakkan di bawah kipas supaya dough ni nanti permukaannya licin je bila kita goreng tu. Bahagian atas tu tak mudah berkedut. Kipas tu jangan laju sangat. Buka speed yang pertama je dah mencukupi. Nak tahu dough tu dah cukup proofing atau belum, kita boleh tekan sedikit. Kalau doughnya lambat naik gitu, maknanya dah cukup proofing, dah boleh digoreng. Sebelum mula menggoreng, pastikan kita dah panaskan minyak terlebih dahulu. Gunakan api yang paling perlahan. Dan sebelum goreng, nampak tu Umi dah test guna lidi. Minyak dah cukup kepanasannya. Barulah kita mula menggoreng. Masukkan bomboloni tadi dalam keadaan terbalik. Maknanya bahagian bawah tu kita telungkupkan bagi naik ke atas. Sebab bahagian atas tadi dah cukup mengembang kan. Jadi kita bagi masa untuk bahagian bawah ni mengembang pula dalam kuali. Jadi Umi akan gorengkan dalam posisi yang terbalik dahulu. Untuk setiap kali gorengan, jangan letak terlalu banyak, biar ada ruang sebab bomboloni ni nanti akan kembang dan menggebu gitu kan. Jadi kita bagi masa untuk bahagian bawah tu garing sedikit dan nampak keperangan gitu, baru nanti diterbalikkan ke sebelah bahagian lagi. Untuk goreng bomboloni atau donat ni, cukup sekadar kita balikkan sekali balik sahaja supaya hasil bomboloni ni tak menyerap minyak dan kita dapat hasilkan white ring tu. Boleh nampak tu kan. Dah keperangan di kedua-dua bahagian, boleh angkat, letakkan di atas penapis bagi toskan lebihan minyak yang ada. Kemudian Umi akan biarkan bomboloni ni menyejuk seketika, bagi suam-suam sedikit. Umi letakkan di atas tisu dapur, bagi tos lagi lebihan minyak yang ada tu. Waktu menggoreng ni pastikan guna api perlahan je. Sambung goreng hingga habis bomboloni yang ada. Dah siap goreng, pastikan bomboloni ni dah agak sejuk sedikit kan dan suam-suam gitu. Barulah kita bedakkan dia. Umi gunakan snow powder je ni. Bila guna snow powder ni, gulanya tak mudah mencair ataupun meresap pada donat ataupun bomboloni. Anda boleh dapatkan snow powder ni di kedai bakery ada dijual. Kalau tak ada snow powder, boleh je gunakan gula icing ataupun nak gunakan gula caster yang halus tu pun boleh. Terpulanglah, ikutlah apa-apa je yang ada kat rumah tu. Bedakkan kesemuanya, barulah nanti kita isi filling. Pastikan donat ni dah suam sedikit ya, dah agak menyejuk sikit. Barulah kita bedakkan dia. Kemudian untuk buat lubang di bahagian dalamnya tu, Umi guntingkan sedikit gitu. Umi kita guntingkan sampai bahagian dalam. Bagi isi dalamnya tu pun kita gunting. Bagi ada ruang sedikit untuk kita isi filling nanti. Kalau tak nak gunakan gunting, nak guna lidi sate ke apa-apa ke, boleh je. Gunakan benda yang tajam. Untuk kita lubangkan bahagian dalam tu, bagi ada ruang sedikit. Kemudian Umi pipingkan dengan inti coklat Nutella ni. Hai, memang padu teruk lah. Dah lah, Nutella tu memang sedap kan. Dapat pula makan dengan bomboloni yang lembut gini. Memang teruk lah rasanya. Kalau anda nak buat coklat sendiri pun boleh je. Nak isikan dengan apa-apa inti, custard cream ke, apa-apa filling jam pun tak kisah. Ikut suka anda. Baiklah, sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Umi sangat berharap agar segala tips, teknik, cara, poin-poin penting yang telah pun Umi highlightkan di sepanjang video sedikit sebanyak membantu anda di luar sana yang baru mula nak berjinak-jinak cuba buat bomboloni ataupun donat. Resepinya sama sahaja. Teknik, cara semua sama. Cuma isi dalamnya je lah. Kita kena letakkan dengan filling untuk bomboloni ni. Nampak tu? Hasil bomboloni Umi nampak lembut, gebu. Rongga dalamnya pun nampak cantik je kan? Berserat halus gitu. Kalau anda berminat dengan resipi Umi ni, bolehlah cuba dan tinggalkan feedback di ruangan komen. Okey, sekian sahaja dalam tutorial kali ni.
Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel untuk dapatkan notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.